Suruh live. dia live lah. Suruh Liza tu nanti ni suruh dia clear data dia dekat Google tu. Okey dah live. Sekejap. Nak settlekan live dulu. Naik. Share. Pendidikan kerja Tengah live tu kita buat YouTube boleh tak? Save change kan? Apa dia? Kita buat YouTube kan? Save change YouTube. Tambah edit tu. Tambah kan, tak ada masalah. Okay, anda share kat anda dah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kita masih di bulan Syawal, masih di bulan yang berkat, dan kita hari ni dah orang panggil apa, dah keluar daripada PKPB dan akan masuk ke PKPP. Kan? PKPP tak bermula daripada 10 Jun 2020. Macam mana perasaan semua perasaan kita macam mana? Dah tidak ada sekatan untuk kita merentas negeri. Jalan Fik, ada nak balik kampung lah? InsyaAllah kalau tak ada aral melintang hari Jumaat ni lah ataupun hari Sabtu insyaAllah. Tengok semangat dia tu. Kan? Ibu ayah ni merindui kan di mana dia panggil? Di Belantara. Bukan Belantara, di mana? Di jauh di sana perantauan. Kan. Dua balik tu Johor insyaAllah, yang Perak lah insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi adakah anak semua sahabat kita minta lah sama-sama kita bersabar pelan-pelan, jangan kita bergerak semua sekali. Ditakuti penyakit COVID-19 ni dah tiba-tiba naik mendadak tu masalah balik kita balik. Kena lah PKPD pula mampus kita ni. Jadi kita malam ni insyaAllah kita akan live bersama, kita akan live bersama Mio, Tuan Mio dengan Cikgu dan Ustazah Liza. Tapi memandangkan teknikal masalah ni tak dapat nak dielakkan, kita pun tengah mencuba lagi insyaAllah. Mohon sama-sama kita sabar, kerana boleh kita share dulu lah insyaAllah. Mesti orang tanya kenapa kita live awal Fik? Dah tak awal dah sebenarnya. Jam pun dah 9.19. Selalunya kita live pukul 9.45, 5.10 tu. Okey 10. Okey betul. So kita ingat dengan norma baru ni, kita fikir ada juga pendapat daripada rakan-rakan Facebook kita kata pukul 10 tu dah macam terlalu lewat malam. Dan jadi kita menggunakan masa untuk 9 malam ni, kita merasakan pukul 9 malam ni waktu awal, dan bersantai, relax sambil-sambil tu mungkin ada sebahagian daripada kita yang tengok TV kan, tengok berita. Jadi dalam masa yang orang kata waktu perdana pukul 8-9 tu sebenarnya waktu perdana. Kita rasa sebelum pukul 10 tu kira waktu perdana lah kot Jadi Anta cuba share link sekali kat Mio. Cuba share link balik kat dia. Share link balik kat Mio, share link balik kat Liza. Mungkin dia orang tak nampak link baru kot. Mungkin link lama tu yang ni masuk antara link baru tengok. Mengganggu kan. Okey tuan-tuan dan puan, adik sekalian. Jadi bagaimana, apa pendapat anda tentang PKPP yang akan beroperasi pada besok hari? Besok hari sehingga 31 Ogos. Gila.
Mana birthday saya nanti dalam PKPP lah. Oh kan. Birthday Ustaz bila esok? 21/8 jauh lagi. Lambat lagi. Lambat lagi. Esok merupakan birthday anak saya yang kedua, Abdullah Makwas. Masya Allah. Ada minta hadiah belum? Ha? Ada minta hadiah belum? Masya Allah. Bapak dia kena lah. Dia nak hadiah naik kapal terbang. Dah tentulah macam-macam. Dah pesangkit lah semua. Dan sebenarnya PKPP ni kita tengok sekarang ni ada beberapa benda yang kita perlu fikirkan sebelum kita mulakan tentang kerjaya ni. Contohnya harga tiket kapal terbang yang sangat melambung sebenarnya. Betul. Yang terlalu melampau. Kalau kita tengok ni, pergerakan daripada KL ke JB pun hampir 500 satu hala seorang. Satu orang kan? Pasal sedangkan perjalanan 45 minit sahaja. Betul. Kalau dia nak kata tak cukup orang, mungkin kita, tapi maknanya dalam satu flight tu kita boleh gunakan boleh ulang-alik beberapa kali kerana kita boleh buat trip sebenarnya kalau ikutnya apa logik kita fikirkan lah kan. Ustaz Nabil, tak on kamera. Jap. Tak ada gambar? Gelap. Kita tak on kot. Dah ada gambar belum? Tak ada. Jap. Ada tak? Sama tak? Gelap. Buat apa ni? Jap. Untuk rakan-rakan Facebook yang insyaAllah yang akan bergerak mulai esok pagi, berhati-hati di jalan raya, pastikan mengikut SOP yang dibuat oleh pihak kerajaan. Saya fikir RNR pun telah diberikan kebenaran untuk buka. Surau pun boleh digunakan untuk nak solat. So berhati-hatilah dengan jarak 1 meter. Ya, kita nampak. Okay, alhamdulillah boleh nampak tu. Amalan ni bagai-bagai tak declare. Dia tapi di RNR belum lagi. Di RNR surau masih belum boleh digunakan. Tak boleh guna lagi ya? Belum lagi. Hanya kedai-kedai yang dibuka. Surau masih belum ditamatkan lagi. Kita menunggu hari Khamis. InsyaAllah. Jadi bolehlah sembahyang di luar surau tu rasanya. Bersedia untuk bawa tikar, botol air dan sebagainya. Untuk memudahkan untuk solat lah. Itu lebih kurang insyaAllah. Salam Ustaz daripada Siti Zubaidah, Ustaz Nabil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Zubaidah, lama tak jumpa, apa khabar, sihat ya? Orang kuat trainer, kalau tuan-puan nak sihat, badan fit, bolehlah hubungi Puan Siti Zubaidah AL ni ya. Orang yang bagus orangnya kan, pandai jaga kesihatan, pandai jaga segala-galanya. Muzammil, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Muzammil. Okay, semoga Musamil sihat. Alhamdulillah, insyaAllah. Hari ni agak mencabar kita punya program because nampaknya ada isu teknikal dengan panel-panel penceramah kita pada malam ini.
Waktu ni lah orang nak call macam-macam hari ni. Waalaikumsalam Tuan Halim Tahir. Lama tak jumpa, boleh dengar sahaja dari live Facebook ya Tuan Halim. Tuan Halim adalah merupakan ketua unit counselling di IPG Gaya IPG Gaya, insya-Allah. Orang yang bagus, hebat dengan buat PhD lagi. Ya, kita masih menunggu, rasa tak dapat masuk tu, dia orang tu tak ada masuk tu. Minta maaf kepada tuan-puan, saya fikir mungkin untuk slot panel kita bersama Ustazah Wan Noliza dengan Ustaz Mio, mungkin kita akan tangguh pada esok hari kot, esok malam. Jadi kita akan meneruskanlah kita punya bicara kita pada malam ni. Jadi itulah, Afiq, macam mana ada dapat mana-mana berita untuk pelajar-pelajar yang telah masuk universiti? Adakah mereka bersedia untuk masuk universiti ataupun ada benda dia orang bertanya apa-apa untuk kerjaya dia orang ke? Betul. So selain saya menjadi seorang kaunselor di lapangan, di luar masyarakat, saya juga merupakan sebenarnya guru kaunseling di sekolah kepada murid-murid yang dapat tawaran ke universiti awam, politeknik ataupun institut latihan awam ataupun di Kolej Matrikulasi. Saya kami ucapkan jutaan tahniah kepada anda semua. Tapi saya fikir di luar sana masih lagi ada murid-murid kita, pelajar-pelajar kita yang masih keliru, sama ada nak menerima tawaran ataupun nak ubah kursus, dan mungkin kursus yang dia dapat tidak memenuhi cita rasa, passion ataupun interest diri sendiri. Maka kamu semua ada tempoh dalam masa 1 bulan ini, sebab kebanyakan universiti akan mendaftar pada bulan Julai, 1 Julai. Jadi ada tempoh 1 bulan untuk berfikir dengan secara lebih tenang, lebih relax. Pastikan anda dapatkan maklumat yang jelas dan betul daripada kaunselor anda ataupun guru kaunseling ataupun mana-mana orang yang you rasa boleh memberikan maklumat yang lebih tepat. Dia kadang-kadang ada soalan, kadang-kadang tanya, kalau kami ambil ni, adakah kami boleh kerja benda yang sama? Kan, adakah kalau kami ambil akaun, adakah kami boleh kerja bagai akaun? Banyak orang tanya itu. Jadi apa pendapat? Itu satu perkara lah Ustaz Nabil, tapi sebenarnya hari ni isu fast track, isu perkara berkaitan dengan mana yang lebih baik, masuk matrik ke, masuk form 6 ke, kemudian diploma ke kan. Semua tu perkara yang menjadi keliru oleh murid-murid pelajar sekolah kita tambah ini. Waktu COVID sekarang kan, waktu COVID lagi orang takut nak pergi nak tangguh ke tak nak, kan nak pergi belajar ni kan. Banyak orang merisaukan tentang COVID, tak habis lagi, macam mana kita nak pergi kan. Ibu ayah pun fikir nak pergi anak aku belajar ke, tak payah pergilah tahun depan lah. Betul, mak ayah pula ekonomi pun terjejas, bekerja dan sebagainya, dan isu kewangan juga menjadi faktor lah kepada untuk nak sambung ataupun tak sambung pengajian lah. Yang tu pastikan dapatkan maklumat yang tepat. Dan hari ni pun saya pun dapat WhatsApp daripada murid, yang mana daripada satu WhatsApp kononnya lah mewakili yayasan Wardah something macam tu. Tipu tu. Takut scammer kan. Kononnya scammer untuk yayasan Selangor lah sebagainya. So, dapat saya pun ada dapat juga benda ni. Kan. Dan Yayasan Wardah dengan Yayasan Saad. Tak silap macam tu lah. And then yang kena tengok bila satu maklumat tu perlu dianalisis dengan betul. Contohnya dia membuat interview kat rumah. Mana ada satu-satu institusi yang dia buat interview pergi ke rumah kita kan, tak pernah berlaku lah. Ataupun hanya call telefon. Tak mustahil. Dia kalau dia bantu untuk lembaga zakat, lebih baik adik-adik pelajar-pelajar direct terus berhubung dengan zakat Selangor kan. Ataupun kalau dia mau daripada yayasan peneraju misalnya, pergilah kepada peneraju untuk nak dapatkan maklumat berkaitan dengan beasiswa, kerajaan dan sebagainya. Sebab tu bila baru ni kan kita ada pengalaman satu kisah ada seorang orang Malaysia yang kononnya dapat sambung ke luar negara ke. Kononnya ditaja oleh US kan. Rupanya itu scammer kan. Scammer. Jadi itulah pentingnya kita kaji dulu sebelum sampai dapat berita, kaji dulu. Allah sebut idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Datang kepada satu berita, maka kamu kaji dulu kan. Baru kita nak sebarkan ke mana-mana pun. Kan.
Dan ada juga kadang-kadang sekarang ni ada dapat mesej WhatsApp daripada kat Serang bagi tahu Pusat Tahfiz memerlukan ini. Bila kita call nombor tu tak wujud pun nombor tu. Tak ada pun. Pun ada juga. So hati-hati dengan orang tengah. Saya fikir tak banyak yayasan ataupun pihak beasiswa ataupun pihak mana penaja yang menggunakan orang tetik. Betul. Dan lagi pula menggunakan nombor handphone untuk dapatkan maklumat. Lagilah mencurigakan. Sepatutnya dia ada nombor pejabat lah, telefon pejabat untuk dihubungi. Betul. Jadi adik-adik boleh berfikir, jangan fikir jangan seribut nak keluar pergi makan sana lagi, jangan lagi. Fikir untuk masa depan kita sebenarnya. Betul. Untuk mencari kejayaan, untuk mendapatkan kejayaan bukan daripada kita lepas belajar. Sebelum kita belajar kita kena tentukan kejayaan kita. Kan? Biarlah sekolah menengah berlalu dengan kadang-kadang kita tak tahu lagi. Biarlah nak masuk universiti ni menjadi permulaan untuk kita punya kejayaan kita. Betul. Kan? Jangan biarkan waktu sebulan ni berlalu seperti segala kita sibuk dengan fikir tak ada perjalanan, kita boleh pergi jalan dengan kawan-kawan, kita boleh contoh. Jangan. Kerana saat ni yang sangat penting yang akan membentuk kehidupan kita yang akan menjadikan masa depan kita. Permulaan nak masuk universiti lah yang membentuk kita. Apa kita nak jadi sebenarnya. Betul. Kan? Dengan sebaiknya gunakan yang dapat peluang tu, gunakan ruang dan peluang ini untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Dan kadang-kadang yang perkara yang kita nak, walaupun kita nak mohon matrikulasi tapi tak dapat, maka ialah cuba untuk juga mentobat rayuan. Dan kalaulah tak dapat rayuan tu pun tidak dapat, maka jangan berputus asa. Belajar je dekat diploma ataupun tingkatan 6. Maka insyaAllah daripada diploma dengan tingkatan 6 tu anda boleh juga mohon untuk masuk ke ijazah sarjana muda. Jadi tak ada masalah sebenarnya kan. Sebab peluang pendidikan dekat Malaysia ni sangat luas. Yang penting anda semua ada keinginan untuk belajar sampai peringkat yang tertinggi. Dia tak ada isu sebenarnya kan, tak ada isu lah benda tu. InsyaAllah Malaysia ni tempat belajar, tempat kerja sangat banyak. Kan? Sebab tu orang luar pun datang tempat kita belajar. Bukan kaleng-kaleng tu. Tu dia Ustazah Nurhaliza nampaknya hanya mampu untuk nak membalasnya di mesej Facebook ya. Ya, Nurhaliza bolehlah sampaikan. Kita pun dah umumkan mungkin terpaksa tangguh kot malam ni. Mungkin kita buat malam esok. Ustazah Nurhaliza pun tak boleh nak masuk juga kan katanya. Esok kita kena test sekali lagi awal-awal. Senang. Kita cuba dekat lah. Kalau tak ada lah. Teknikal lah macam mana. Benda tu lah. Benda yang dirancang kan. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Kita kembali pada Allah balik sebenarnya. Kita dah merancang baik dah. 2 hari kita merancang dah. 3 hari dah. Tapi perancangan Allah yang lebih baik kan. Mungkin ada hikmah di sebalik tu. Sebagainya insyaAllah. InsyaAllah. Jadi adik-adik sama-sama lah. Mana bermula daripada malam ni cuba fikirkan. Buka cari forum Google, tengok apa yang aku nak, apa yang aku minat, apa yang aku dapat. Kan, apa yang aku dapat. Adakah aku tak sia-siakan apa yang aku dapat ni? Kadang-kadang kita minat lain daripada dapat lain. Kan, tapi kadang-kadang kalau benda tu yang Allah bagi kita, fa'asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Kadang-kadang benda kita tak nak itu baik bagi kita. Fa'asa an tuhibbu syai'an, kadang-kadang benda tu kita suka tapi buruk bagi kita. Kan, jadi benda-benda tu yang kita kena terima dan insya-Allah kita kena berusaha lah. Sebenarnya. Saya pun dulu macam tu lah, saya belajar hafiz Quran, hafal Quran. Tak sangka boleh repair komputer, benda yang tak jangka-jangka kan. Tak sangka boleh ni. Macam Tuan Taufik, mungkin dulu minat lain kan, dulu minat apa kan. Asalnya cikgu pula kan. Asalnya nak jadi ahli ekonomi, jadi pengurus. Sorry, hebat. Tu ayat cikgu saya dulu, Cikgu Azmah, saya ingat lagi, mengajar prinsip account. Taufik, awak kena buka bank, jadi pengurus bank. Masa tu iyalah kan, anggur je kan. Tapi bila masuk tingkatan 6, berubah masa memilih untuk universiti, tiba-tiba minat dalam bidang bimbingan dan kaunseling, melihat pada ciri-ciri manusia, tingkah laku manusia, memahami manusia, empati pada manusia. Dia rasa lagi sonok nak menolong orang tu kan. Betul. Dia kadang-kadang mungkin minat kita sampai di situ, mungkin Allah bagi minat lain kan. Kadang-kadang kita kata, Ustaz saya istikharah Ustaz. Memang istikharah tu memang mungkin untuk kita tak masa tu. Betul. Benda ni kita benda ubah kan, benda ni hidup kita naik turun naik.
Betul. Dan sekarang ni pun walaupun saya jadi seorang kaunselor pun, kita nak jadi kaunselor biasa ke atau biasa-biasa ataupun nak jadi kaunselor yang luar biasa. Itu pun pilihan kita. Kita kena keluar daripada kotak pemikiran kita. Kan. Mana-mana sekarang ni kita kena rebut apa yang ada. Betul. Mana-mana rakan dan sahabat yang mengenai saya tahu cara saya kan. Ada masa boleh biasa-biasa saja kan, tapi kebanyakan saya luar biasa. Lain. Nampak Ahmad Taufik macam ni, tapi sekali dia cakap habis. Kurang keselesaan orang lain. Orang lain nak pakai Apple lah, sekali dia yang pakai Apple. Itu melampau. Kita bukan orang yang mudah untuk nak menerima seseorang punya pandangan tu. Dia tidak semudah itu. Kecuali kita kena bagi fakta-fakta yang ada betul-betul, barulah saya boleh menerimanya dengan baik. Betul. Itu cara saya lah maksudnya. Kalau dia rasional, ada betul saintifik, ada bukti evidence, barulah saya boleh terima. Sebab tu Allah banyak gunakan dalam Quran, Allah sebut afala tatafakkarun. Allah kita berfikir. Itu dah guna otak kita sebenarnya. Bukan kita dapat tu asal-asal bulat-bulat terima tak. Kan. Kita kena mengkaji. Okay. Aisyah Ahmad tanya kita, Ustaz Nabil, macam mana dengan pelajar yang dilema nak memilih diploma atau asasi di matrikulasi? Atau asasi ada 3 perkara lah. Saya bagi tuan cikgu jawab dulu lah. Saya ni bukan cikgu kan, bagi tuan cikgu jawab dulu. Okey, untuk Aisyah Ahmad ya. Untuk Aisyah Ahmad ni pertama kena faham untuk diploma pengajiannya biasanya mana-mana universiti yang taraf dengannya pengajian mengambil masa 3 tahun. Okey, 3 tahun. Semua universiti akan ambil masa 3 tahun. Kecuali yang terbaru kita dengar ni yang daripada Intat ni di PMG ni katanya 2 tahun kan. 2 tahun. Ni lain sikit kan. Tapi mostly kebanyakannya 3 tahun. Kemudian kena faham juga asasi juga, dan kebanyakan asasi di mana-mana universiti sama ada di Universiti Malaya yang dikenal sebagai PASOM, asasi di UPM, asasi pertanian, ataupun mana-mana asasi yang dibuat sendirilah di mana universiti yang besar tu dibuat sendiri, UIA dan sebagainya. Biasanya dibuat dalam masa satu tahun. Okey, kemudian untuk program matrikulasi pula, ada yang dibuat 1 tahun, ada yang buat 2 tahun. 1 tahun kepada mereka yang mempunyai kelayakan yang bagus, yang tinggi, memang dibagi offer 1 tahun. Mana yang dapat result yang bukanlah tak bagus, dia bagus, tetapi yang perlu dibantu lagi, maka dia akan buat 2 tahun saja. Okey. Jadi mana yang terbaik, masing-masing ada pro and contra dia. Masing-masing ada kekuatan strength dia yang tersendiri. Untuk belajar diploma 3 tahun, misalnya di UiTM, katakanlah adik-adik belajar untuk di UiTM sama 3 tahun dalam bidang khusus pengurusan teknologi maklumat ataupun multimedia ataupun persembahan engineering dan sebagainya, apa-apa yang berkaitan ataupun undang-undang. Anda belajar 3 tahun, bila masuk ke Universiti UiTM, dah habis diploma nak sambung ke peringkat ijazah sarjana muda, maka anda akan diberikan diskaun. Biasanya orang buat undang-undang 4 tahun, tetapi disebabkan anda seorang lepasan pelajar UiTM, maka ada silibus kurikulum, subjek-subjek yang dapat diskaun, yang boleh dapat pengecualian. Maka anda hanya belajar degree itu dalam bidang di UiTM itu hanyalah 2 tahun saja dengan syarat bidang yang sama. So anda dah jimat kat situ selama lebih kurang 3 tahun lah. So anda akan belajar di peringkat tertinggi 5 tahun, 3 tahun diploma, 2 tahun degree. Itu hanyalah istimewa di peringkat UiTM sahaja. Tetapi mana-mana di peringkat universiti yang lain, misalnya kalau anda dulu seorang diploma mengambil diploma dalam pertanian di Universiti Putra Malaysia misalnya, dan kemudian bila nak buat ijazah berfikir ubah nak jadi nak ambil bachelor pendidikan ataupun bachelor ekologi. Kalau bachelor pendidikan umumnya mesti ambil selama 4 tahun. Kalau 3 tahun, jadi bila ambil degree selama 4 tahun, jadi 7 tahun lah pengajian anda tu. Itu so ambil masa yang agak panjang sikit.
adakah bermaksud kerugian, dia terpulang kepada cara manusia itu melihat sesuatu perkara kan. Kemudian matrikulasi pula tadilah ada yang ambil 1 tahun, habis 1 tahun maka dia boleh buat terus lompat buat ijazah selama 4 tahun. Kebanyakan ijazah 4 tahun lah. Ada juga ijazah 3 tahun tapi yang bersifat sastra kan. Tapi kebanyakannya 4 tahun lah. Yang profesional tinggi 4 tahun. Sama juga dengan tingkatan 6. Tingkatan 6 juga mengambil masa lebih kurang 2 tahun juga untuk nak ambil STP, dan dia akan jadi masa 2 ditambah 4 jadi 6 tahun lah pengajian di peringkat tertinggi. Itu pilihan-pilihan yang ada. Ada orang yang ada keupayaan, kemampuan untuk nak masuk matrikulasi fast track. Tapi sebenarnya program matrikulasi adalah merupakan program fast track lah. Nak bagi tahu kepada pelajar-pelajar, program fast track. SSC pun fast track juga. Macam STPM habis STPM boleh buat degree ke diploma? Degree kan? Kalau dapat result yang bagus, cukup kelayakan untuk nak masuk untuk tahap ijazah sarjana muda dengan CGPA sekurang-kurangnya 2.0 dan kelayakan universiti pun bagi 2.0, layak masuk, boleh buat 4. Tapi itulah. Kadang-kadang orang dilema. Mak ayah suruh ambil STPM kan? Kan dilema juga tu. Tapi jangan result tu pastikan jangan biasa-biasa lah, kena ambil yang luar biasa. Result tu mesti luar biasa untuk melayakkan anda kompeten dan diterima mana-mana tawaran lah yang anda pilih. Sebab tu saya kata tadi, maknanya kita kena mula daripada sekarang. Kan? Untuk menentukan masa depan kejayaan kita daripada sekarang sebenarnya. Betul. Bukan tak apalah ustaz, nanti saya masuk usia saya ubahlah perangai. Tak boleh tu kan. Saya tahun 3 nanti saya usaha lah ustaz, tahun pertama biar lu kan. Tak boleh tu kan. Kita kena ubah. Dan adik-adik yang belajar di peringkat lepasan SPM ni dah masuk dapat matrik ke, diploma ke, even form 6 pun kena ubah cara belajar, sebab bila dah masuk sistem peringkat tertier ni, yang ketiga ni, jadi sistem belajar dia berbeza. Kalau dulu belajar katakan daripada darjah 1 sampai darjah 6 UPSR kumpul. Kemudian form 1 sampai form 3 ketiga. Kemudian kumpul tingkatan 4, tingkatan 5 baru ambil SPM 2 tahun. Tetapi tidak untuk peringkat yang tertier ni, yang ketiga ni, yang mana adik-adik akan belajar mengikut by semester. Saya kalau tak silap saya, dalam satu semester tu ada 14 minggu. Maka dia akan dibahagikanlah dalam 14 minggu tu lah ada cuti, dalam situ lah ada exam, ada midterm, ada assignment dan sebagainya. Jadi biasanya ujian yang pertama adalah pada minggu ke-3 ataupun minggu ke-4 misalnya macam tu kan. Separuh pada minggu adalah untuk midterm. Kemudian buat assignment 60-40 macam tu. Dan kemudian markah midterm tu akan dibawa kumulatif sampai peringkat akhir, dan markah tu akan digabung dan dia ada formula di peringkat universiti masing-masing, di matrik masing-masing. Maka itulah akan jadi CGPA. Begitu dan semester dia akan bawa. Maka dan akhirnya kalaulah masa mula-mula tu bermula dengan baik, dengan 4 flat, dengan cemerlang, maka anda akan dapat result yang cemerlang. Tapi kalau mula-mula tu dah main-main, tak bersungguh-sungguh, bahaya. So soalan yang seterusnya Ustaz Nabil, mana yang terbaik, ikut pilihan bidang ibu ayah pilih tapi kita tak minat, atau teruskan dengan pilihan bidang yang kita minat? Okey, dalam itu ni memang berlakulah, sentiasa berlaku dalam kehidupan kita. Tak dapat lari lah. Murid-murid ya. Untuk menjadi manusia yang bebas dalam prinsip kaunseling, sebenarnya langkah lebih baiknya lah, maksudnya pilihan yang dibuat adalah berasaskan minat. Sebab itu dalam sekolah kita wujudkan ujian personaliti untuk mengenal minat, personaliti murid-murid tu. Kita ada ujian minat, ada ujian personaliti diri, ada ujian minat kerjaya, dan lepas kita dapat ujian personaliti dan ujian minat kerjaya, kita akan matchkan dua-dua personaliti tu untuk menentukan adakah sesuai dan mampu untuk belajar dalam bidang kerjaya yang kita mahukan. Ya, bukan itu bukan bermakna kita mendahului ibu ayah. Maknanya kita kalau boleh kita memahamkan kepada ibu ayah kita kenapa kita pilih ni. Kadang-kadang bukan ibu ayah tak bagi. Kadang-kadang ibu ayah tengok benda yang kita nampak, dia orang boleh, kita anak-anak dia boleh lebih. Tapi kadang-kadang dia tak faham. Jadi kita kena tugas kita untuk kita nak pilih, kita kena terang kat mak ayah. Kenapa kita ambil ni? Kan? Betul.
Bukan. Kadang ibu ayah ni tengok kita budak ni macam malas tak harap benda lain lah kan. Dan kita faham juga isu mak ayah ni Ustaz Nabil, sebab yelah orang dewasa ni kata aku lebih banyak makan garam kan. Jadi aku tahu mana yang bagus. Itu istilah dulu tu. Tak matang lagi untuk buat keputusan. Walau bagaimanapun saya sebagai yang pegang etika kaunseling, saya juga tidak tak nak mahulah menolak pandangan tersebut secara total. Saya tak nak jadi bila kaunselor kata murid perlu diberikan kebebasan secara mutlaknya. Bukan. Tak nak juga nyatakan begitu, sebab apa-apa pun mestilah bermesyuarah lah, berbincang dengan baik. Mak ayah kena faham, ayah pun kena faham. Sebab tu pentingnya pemahaman, maknanya kita faham mak kenapa saya nak ambil ni. Mak dengar saya nak cerita, dan mak yang gimana kita kena saling berkomunikasi dengan baik sebenarnya kan. Sebab kita tak menolak ada murid kita yang contoh dia minat untuk nak buat law, undang-undang, tetapi dia tidak mempunyai keupayaan dalam bidang sejarah untuk mengingat fakta-fakta, tak suka nak membaca. Yang keduanya dia ada keupayaan dalam bahasa Inggeris dan tak nampak usaha pun untuk nak berupaya belajar bahasa Inggeris. Jadi tak salah kalau abang ayah kata itu tidak sesuai untuk diri you, untuk kamu. Jadi pilihlah ikut yang macam mak ayah dah buat analisis dah. Ayah pula seorang kaunselor, dia dah buat analisis pula kan. Mana kehendak isu negara, misalnya contoh terutamanya pelajar-pelajar yang ambil ajaran agama Ustaz Nabil. Memang ada trend saya jumpa pelajar-pelajar yang ialah dia aliran agama di sekolah, ambil syariah, akhlak, Quran Sunnah. Maka dia berminat nak buat degree pun dalam bidang yang sama. Memang ada orang yang belajar Quran Sunnah, bidang yang Quran Sunnah tu lah. Satu masa mungkin jadi seorang ustaz, atau masa tu dia fikir untuk dia minat agama tu saja. Tanpa dia sedar bahawa kadang-kadang dia belajar, dia lupa dia nak jadi apa. Dia belajar memang betul dapat mumtaz bagus. Tetapi bila dia belajar, dia lupa. Bila dah cemerlang, dah habis belajar, alamak nak cita-cita nak bekerja dalam bidang kerjaya apa. Jadi sebab tu dalam ilmu kaunseling bidang pengembangan kerjaya, kita juga ada kajian tengok juga keperluan negara, kehendak negara apa kan. Hari ni kita bercakap tentang industri 4.0 industri 4.0. Jadi kena tahu apakah kehendak dan keperluan industri ekonomi negara. Dan hari ni bila industri 4.0 kena balik kerja-kerja yang berkaitan dengan 3D dari yang bahaya, dangerous kan. Kemudian yang danger, satu lagi kotor, bahaya, satu lagi 3D tak keluar pula kan. Maksudnya kerja-kerja yang macam tu lah maksudnya menjadi keutamaan. Keutamaan kan, di luar get food, something yang cepat khidmatan. Dulu mungkin benda ni orang nampak rendah. Macam sekarang ni tengok pasal borang selayang. Kan? Betul. Dulu ramainya pelajar orang luar kan. Tapi tengok sekarang ni macam mana. Tengok yang orang hebat-hebat yang sebelum ni mereka ada agensi pelancongan pun sekarang dah meniaga ikan. Orang yang sebelum ni ada stesen minyak pun meniaga sayur. Sebab gaji 3D ni sebenarnya besar, dia punya upah dia. Satu hari 200-300 satu hari kan. Saya ada kawan baik sekarang ni Jamal, kalau dekat Taufik, Jamal Rafai. Dia sekarang ni menguruskan penjualan di Selayang, di Pasar Borong Selayang. Betul. Dia menghantar ke rumah-rumah orang. Sangat hebat. Sangat besar dia punya ni. Betul. So macam tu, maksudnya kena faham kehendak pasaran pada masa hadapan, pasaran kerjaya pada masa hadapan. Begitu juga dengan pensyarah hari ni, dia dah tak boleh, cikgu pun dah tak boleh dah mengajar macam dulu. Maksudnya hanya berada di whiteboard, hanyalah berkisar guna pen dan sebagainya, chalk and talk. Guna rotan dia. Guru bertambah. Hari ni macam apa yang kita buat hari ni berubah. Kalau dulu kaunseling mungkin hanya bercakap tentang kaunseling di sekolah saja, bercakap hanya depan murid-murid saja. Dan hari ni seorang kaunselor, seorang guru kaunseling perlu berkehadapan, tampil ke hadapan untuk nak menjelaskan perkara-perkara yang menjadi polemik, kekeliruan dalam kalangan murid-murid kita di sekolah ni. So mohon Aisyah Ahmad kalau
Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan tu boleh memberikan gambaran. Tapi kalau tak jelas boleh PM tepi lah insya-Allah untuk dapat faham. Sebenarnya ada instrumen untuk Aisyah Ahmad kalau kita nak tahu manakah sesuai dengan pelajar tu, sebenarnya ada ujian psikometrik yang boleh mengukur minat dan kemampuan keutamaan yang sesuai dengan diri dia berdasarkan kejayaan tu tersebut. Yang itu boleh PM. Ada instrumen tu insya-Allah boleh jumpa lah. Boleh PM kita insya-Allah kita akan buat perjanjian ataupun kita akan bagi insya-Allah. Betul, boleh saja. Bersama insya-Allah video-video ni juga boleh ditonton di YouTube boleh tengok, boleh ulang di Facebook mana boleh kalau tak dapat tengok hari ni boleh tengok esok dan seterusnya. Dalam tempoh sebulan ni boleh ulang-ulang lah tengok insya-Allah. Betul. Kalau anak-anak yang tak yakin, cuba kita tengok balik video ni insya-Allah, mudah-mudahan boleh membantu boleh membantu kita. Untuk nak dapat macam nombor kami tu lah, kalau untuk nak dapat terapi spiritual atau motivator boleh jumpa lah dengan Ustaz Nabil, ada tertera dekat kita punya screen tu kan, 0122784668. Kalau nak jumpa dengan saya untuk bidang tadi bercakap tentang kaunseling kejayaan ni, bolehlah berjumpa dengan Ustaz Nabil, saya sendiri 0122750794 kan. Dan siapa juga nak mendapatkan kita buat sekarang ni, mengaji online. Baru nak mula ni. InsyaAllah. Boleh juga boleh hubung dengan saya sendiri ataupun boleh dengan Taufik. InsyaAllah boleh. Kita buat mengaji sambil kita mengetahui tentang ruqyah, maknanya tentang ilmu-ilmu rawatan Islam. Ayat-ayat rawatan Islam. Bukan kita boleh dibomoh tak, tapi kita mengetahui ayat yang boleh dibaca, boleh bantu kita insyaAllah. Dan kita nak memahami Al-Quran. Kan? Memahami Al-Quran dari sudut segalanya, psikologisnya, sainsnya, kehidupan kitanya. Kan? Kita nak Al-Quran ni kita baca dan kita dapat baca dengan betulkan tajwid, betulkan cara baca kita tenang kan. Kadang-kadang ustaz saya baca Quran tak tenang pun kan. Jadi insya-Allah kita boleh bantu. InsyaAllah boleh hubungi kita segeralah untuk pendaftaran untuk mula dengan bulan Julai insya-Allah. Baik kita akan mula bulan Julai. Yuran dia Ustaz Nabil. Yurannya tak murah dan tak mahal. RM 150 saja sebulan. Sesi 4 kali. 4 kali sebulan. 4 kali. Kalau kita nak buat untuk grup boleh, nak buat kelas kalau kelas kita akan buat bawah 15 orang. Nak buat one to one pun insya-Allah boleh, kita boleh tolong. Kita boleh buat insya-Allah. Betul tu. One to one. One to two ke one to one boleh, tak ada masalah. Boleh insya-Allah. Insya-Allah Jadi insya-Allah saya rasa cukup lah situ setakat ni, maknanya kita punya banyak kita cerita pada malam ni insya-Allah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf di atas teknikal yang berlaku sebelum tadi, mana kita tak dapat nak bersama dengan Ustazah Liza dengan Ustaz Mio. Jadi insya-Allah kita akan cuba juga mendapatkan mereka insya-Allah pada esok, nanti kita akan wawarkan balik kembali insya-Allah. Dan mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini boleh membantu adik-adik semua untuk mencari kejayaan dan boleh mencari tempat untuk adik menyambung pelajaran. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, sekian jauh. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.